Lupa mic tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik ni famous lah. Mana? Tak adalah, biasa je Pak Cik biasa. Okey. Dengar tak? Dengar tak? Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Dengar tak? Alah, dah ada orang kata Pak Cik famous. Alah. Bersemangat Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Cik sihat, alhamdulillah. Pak Cik sihat. Dengar Pak Cik, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, terima kasih yang dah start share live Pak Cik, terima kasih. Yang tap screen dah start dah tap screen, terima kasih. Yang support Pak Cik, yang follow Pak Cik, Allah, masya-Allah dah bagi hadiah dah awal-awal ni belum start lagi. Allah, moga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, diberkati, dirahmati pada yang bagi gift nah. Awal-awal lagi dah. Semoga murah rezeki, amin, amin, amin. Pak Cik nampak segak. Sebab baju hijau. Ni baju raya tahun lepas. Baju raya tahun lepas. Apa? Okey, kebetulan adik ipar ni bukan tahun lepas, 2 tahun lepas kot. Kebetulan ada majlis perkahwinan. Kita buat satu macam tema, baju tema. Jadi semua pakai hijau macam ni. Tapi tak ada, bukan sebab politik lah. Dia tak ada kaitan dengan politik. Kebetulan semua orang suka color ni. Color ni. Dan lepas tu bulan 12, lepas tu raya, jadi Pak Cik guna untuk baju raya. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Terima kasih yang follow, terima kasih yang tap screen. Terima kasih yang doa awal. Doa Pak Cik memang perlukan doa supaya diberi kesihatan untuk terus buat live, no? Terus buat live. Pak Cik bertekad lah. Bertekad Pak Cik tak janji, tak nazar ke apalah. Saat ni kalau tak boleh buat nak kena pusat lah. kena denda pula. Jadi Pak Cik buat yang semampu Pak Cik. Setakat ni alhamdulillah kita dapat istiqamah, dan terima kasih sebab bagi support, bagi semangat, Kalau nak ikut dulu, Pak Cik tak buat live. Sebelum buat live ni, zaman Pak Cik tak buat live, memang time ni lepas Isya time ni tidak. Ikut star geng Pak Cik lah. Geng nak dekat 50-an ni, 5 series. Memang time kena tidak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ada macam majlis ni lah. Kalau boleh kita niat untuk belajar. Kita niat untuk belajar. Niat tu penting sebab niat ni niat ni adalah untuk beza sama ada sesuatu perbuatan tu mengikut adat ataupun ibadat. Kalau macam contohnya macam hari Jumaat kita ada mandi sunat Kalau kita mandi biasa tanpa niat, kita tak akan dapat pahala mandi sunat macam sunat Jumaat kan. Jadi bila kita niat untuk mandi sunat, kita dapat pahala. Niat tu penting. Dan niat tu dia bergantung pada macam syarat-syarat dia. Contohnya macam bulan puasa fardu, kita kena niat sebelum sebelum masuk subuh. Tapi kalau puasa sunat, walaupun dah lepas subuh pun, kata kita tak makan apa lagi, kita boleh niat and then kita teruskan puasa kan. Yang tu beza. Contohnya macam kita umrah ataupun haji, dia ada tempat kita niat ihram kan, ihram di tempat-tempat yang tentu. Jadi niat tu penting. Niat tu beza sama ada perbuatan yang kita buat tu adalah adat macam ni lah, adat macam kita mandi biasa ataupun ibadat. Contohnya macam satu lagi macam kita kena ambil berat. Tak mana nak niat? Di mana nak niat? Sebab satu-satu ibadat kadang-kadang dia punya dia tak sama kan. Contoh macam kita wudu, kita start dengan basuh tangan kan. Basuh tangan, lepas tu kumur, basuh hidung kan, basuh hidung. Tapi yang perlu kita tahu, niat tu mesti pada muka untuk pastikan untuk menentukan wuduk itu sah. Kalau kita niat basuh tangan sahaja, lafaz okeylah, lafaz. Yang penting kita niat dalam hati tu. Sahaja aku wuduk kena Allah Taala. Kita sapu tangan.
Lepas tu mulut kita tak ni. Kita ingat dah clear. Padahal sebenarnya tak clear lagi. Tak sah. Dia kena bila kita basuh muka baru diterima kita punya wuduk. Jadi berhati-hati. Jadi niat tu penting. Jadi sama macam sini, kita live masuk live ni, bila kita niat untuk belajar, insya-Allah Allah akan bagi pahala untuk belajar. Kalau kita masuk sahaja untuk luangkan masa, dia akan jadi adat. Dia adat macam kita masuk live biasa-biasa ni. Insya-Allah kita niat untuk belajar. Sebab kita nak belajar apa? Kita nak belajar hadis. Nak dengar hadis. Nak belajar apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Kadang kita nak tahu, nak mengenali Nabi, sifat Nabi, nak mengetahui apa larangan yang Nabi, and then apa yang Nabi bagi tahu untuk kadang-kadang Allah Nabi tahu masa depan apa akan jadi. Masa depan akan jadi. Tapi yang kita nak belajar ni, nak belajar ataupun nak dengar hadis, dia ada banyak hadis lah berkenaan kelebihan Al-Quran, kelebihan solat, kelebihan zikir, kelebihan tabligh, and then fadilat, kelebihan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Tapi Ramadan ni nanti kita akan Pak Cik akan buat masa bulan Ramadan ni. Sesuai dengan masa dia, bulan Ramadan pun insya-Allah kita, tapi tak tahu nak tetapkan pukul berapa kita nak start. Sebab kita ada ni kan solat tarawih, Pak Cik akan ijaz nanti. Insya-Allah. Jadi itu niat tu penting. Tok Guru Pak Cik kata niat untuk bezakan satu perbuatan itu adat ataupun ibadat. Okey, Pak Cik baca komen dulu nah. First time masuk live, alhamdulillah, terima kasih. Kami baca hadis. Pak Cik baca hadis. Hari ini kita akan baca hadis tentang solat khusyuk dan quduk. Solat khusyuk dan Pak Cik doakan saya semalam dapat Allah. Okey, Pak Cik kena tarik belakang. Hari ini tak berapa sihat, makan pun tak sihat. Okey, Pak Cik doakan. Kalau boleh Zima boleh bagi nama tak? Boleh bagi nama penuh, nanti Pak Cik buat. Pak Cik adalah belajar sikit-sikit macam mana nak buat rawatan jarak jauh. Insya-Allah boleh. Pak Cik macam ni. Tak kisahlah. Sakit tu cuma beza dia punya ni saja, tapi cara nak berubat tu insya-Allah sama insya-Allah. Bagi nama Pak Cik orang mana? Pak Cik orang Penang. Asal orang Penang tapi duduk di duduk di okey. Salah Pak Cik screenshot nama. Okey insya-Allah. Pak Cik akan istiak. Nur Azimah, Pak Cik akan istiak. Kita buat ni lah. Tapi yang nak sembuh Allah lah. Tapi apa pun kita doakan supaya sembuh, sebab banyak kita sangka baik kan, sangka baik yang mungkin Allah nak uji kita, Tapi kita buat apa yang patut kan. Kita dengar apa yang doktor suruh sebagai makan ubat, buat yang disuruh lah untuk baik, untuk baik insya-Allah. Saya pun tak sihat Pak Cik lepas masya-Allah. Dia punya orang kata sebab dia punya kesan sampingan tu. Kesan sampingan memang dah diberitahu kan kesan sampingan. Dia dia terang nak lawan dia nak lawan tu. Muka Pak Cik macam Cik Murad. Memang Pak Cik nama Cik Murad. Pak Cik memang nama Cik Murad. Tapi tak tahu kot Cik Murad lain kan. Jom ajak kawan-kawan masuk live Pak Cik. Sila. Terima kasih bagi support. Comel Pak Cik. Mana biasa aja. Biasa aja. Pak Cik tak tahu yang ni ada filter tak ada filter. Sebab dulu mula-mula Pak Cik buat filter tapi tak tahu. Lepas tu Pak Cik cancel. Tak tahu sama ada filter tak filter tahu. Kalau tak filter alhamdulillah. Kalau filter okey lah. Okey, comel bila baca. Mana comel? Tak comel. Cik dah solat ke? Pak Cik dah. Dah solat insya-Allah. Pak Cik cute.
nanti nanti apa, kalau puji banyak ayat nanti hujan ubat ni. Pak cik ceramah hari ni dah belum kita belum lagi. Kita belum. Pak cik dah layan layan komen-komen nanti pak cik terus terang sebab dia nak laju, kadang-kadang pak cik tak dapat tangkap, minta maaf, tak dapat baca. Satu lagi pak cik try tak mau stop. Kalau pak cik stop dia akan dia akan waiting list lah. Dia akan terus sekali banyak kan. FYP alhamdulillah, terima kasih pada siapa, pada TikTok kan. Hai pak cik, hai. Ada, terima kasih. Okey, follow. Terima kasih yang follow pak cik. Laju. Pak cik duduk di negeri mana? Pak cik duduk dekat negara yang nama Kedah. Pak cik orang Penang tapi duduk kat Kedah, Sungai Petani. Follow. Terima kasih banyak yang follow. Terima kasih follow pak cik. Nah, kalau boleh pak cik minta-mintalah kita join, bukan untuk pak cik dia famous ke apa, tapi untuk kita dapat ilmu, dapat dengar hadis-hadis. Kita anggap macam majlis ni ataupun live ni macam Nabi duk bagi tahu kita. Nabi, sebab hadis ni apa yang Nabi kata, satu perkataan tu tak berubah. Dia macam riwayat tu akan bagi dia tak akan berubah perkataan yang Nabi kata tu. Tu je yang penting. Pak cik ada anak tak? ada tapi semua lelaki. Tak maaf, semua lelaki. Tapi semua masih belajar. Yang seorang dah baru habis, tengah kerja lah. Pak cik boleh bagi tips macam mana nak istiqamah dalam okey. Okey, untuk jadi jadi insan yang sempurna lah kan. Insan dia betul tak pak cik punya. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih. Nak jadi insan yang sempurna yang pak cik belajar daripada guru tok guru pak cik, dia kena ada 5 semua. Dia kena ada 5. Kita kena ada 5 untuk jadi orang inilah insan yang sempurna. Ya, insan sempurna. 1, ilmu, kena ada ilmu. 2, kena ada amal. Ilmu yang kita belajar tu kena amalkan. 3, kita kena sabar. Dan 4, kita kena bertauhid, kena Allah semua dah. Kena Nabi SAW percaya pada hadis contohnya kan, percaya kita patuh apa yang Al-Quran dengan hadis cakap kan, dan kita jauhi daripada apa yang kita kena ada tauhid tu. Sebab Nabi SAW mula-mula masa agama dimulakan, dia Nabi perbetulkan tauhid sahabat-sahabat, lepas tu baru turun hukum-hukum. Jadi pentingnya kita belajar tauhid nah. Dan yang kelima, kita kena tawakal, serahkan pada Allah SWT apa yang kita buat tu nah. Betul tak? Apa terjawab tak soalan tu? Tips untuk kalau pak cik turun bawah habis dia pak cik tak boleh baca next comment. Betul tak? Kalau betul, kalau memuaskan tip yang nak tahu tentang istiqamah kan, agak-agak terjawab tak soalan tadi? Siapa tanya pun pak cik tak tahu, tak dapat tangkap nama. Okey. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang tap screen. Terima kasih yang follow pak cik, yang FYP. Alhamdulillah. Pak cik doakan saya dan lain cemerlang dalam SPM, insya-Allah. Alhamdulillah. Nanti last ni kita doa. Pak cik akan doa pada mereka yang inginkan zuriat kan. Kita sama-sama doa. Sebab kita masing-masing seorang demi satu sama lain kita tak kenal, betul tak? Dan Allah beritahu Nabi SAW orang kita doa pada orang yang kita tak kenal. Tak kenal dia punya doa yang akan diterima tu tinggi, dia punya persen dia atau tinggi dia punya keberangkaliannya, nah, insya-Allah. Sebab kita tak kenal tapi kita doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak cik kami nak jadi Pak cik tak ada lagi cucu, masih kecil-kecil lagi. Tapi boleh cucu angkat boleh, insya-Allah boleh, insya-Allah. Berusaha jangan lupa, insya-Allah. Okey.
Okey, apa kita baca hadis nah. Kita baca hadis dulu nah. Lepas tu kita sembang. Selalu layanlah tok ni. Terima kasih selalu layan. Terima kasih sudi layan apa tok ni. Atau pak cik ni nah. Okey, jom kita baca hadis. Jom. Apa siapa nak ada? Tak apa nampak nah. Okey, semangat pak cik. Ya, pak cik semangat. Semangat masuk pak cik semangat. Umur pak cik berapa? 59. Orang kata suara rahsia nah. Pak cik bagi tahu ya. Pak cik bagi tahu. Supaya apa? Supaya pak cik sedar pak cik dah berumur kan. Insya-Allah. Okey, kita baca. Okey, kita sambung. Sebelum tu pak cik nak cerita tentang apa? Satu hadis kursi. Hadis kursi ni hadis mana? Kalau hadis kita akan cerita tentang apa yang Nabi cakap. Tapi kalau hadis kursi ni apa Allah cakap. Allah dia tak ada dalam Quran, tapi apa Allah Subhanahu Wa Taala firman. Selalu Allah akan berfirman kepada Nabi SAW kan, sekarang ni cerita pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW akan cerita pada kita, nampak tak? Dia bukan dari Nabi SAW, tapi Allah cerita pada Nabi cerita pada kita. Jadi hadis kursi nah, insya-Allah. Kita baca satu hadis kursi tentang apa? Tentang solat nah. Okey. Pak cik ceritakan insya-Allah kisah ni lah, kisah tentang khusyuk. Dia ada kaitan dengan hadis khusyuk dan kuduk kita hari ni nah. Okey, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi macam tadi, sesiapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan istiharkan perang terhadapnya. Wali ni macam ni lah, kekasih Allah lah, orang yang tak ibadat kan, orang yang beriman kan. Tiada seorang pun dapat menghampiri aku kecuali dengan apa-apa yang aku telah fardukan kepadanya. Yakni penghampiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala paling banyak dapat dihasilkan dengan menunaikan segala amalan fardu. Amalan fardu, dan dengan perantaraan amalan sunat seseorang hamba itu akan berterusan dapat menghampiriku sehingga aku menjadinya kekasihku. Kemudian aku akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengan telinga itu. Aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengan mata itu. Aku menjadi tangannya dengan dia memegang dengan tangan itu. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Sekiranya dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku tunaikan. Dan sekiranya dia meminta perlindungan daripada-Ku terhadap sesuatu, pasti aku akan melindunginya. Dari jamu' fawaid, keterangan. Maksud menjadi mata dan tangan ialah penglihatan, pendengaran dan pergerakannya akan mengikut kesukaan Allah SWT. Di sini kita kena berhati-hati sikit lah. Dan tidak ada suatu perkara pun yang akan berlaku bertentangan dengan keredaan Allah SWT. Alangkah bertuahnya mereka yang menjadi taufik untuk mendapat taufik untuk memperbanyak amalan sunat setelah menunaikan amalan fardu dan seterusnya mendapat kelebihan ini. Semoga Allah SWT dengan limpahannya, kurniaannya, kelebihan ini kepada saya, iaitu penulis dan semua rakan saya. Okey, kita start dengan hadis. Kita sambung dengan hadis yang semalam. Hadis keempat. Hadis keempat berkenaan solat khusyuk dan quduk. Khusyuk. Hadis tentang khusyuk. Kita start baca hadis lah, insya-Allah. Kita tajuk hadis tentang khusyuk. Okey, kita sambung semalam kita dah baca hadis 1, 2 dan 3. Hari ini kita sambung 4 insya-Allah. Okey, kita mulakan bacaan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulullah al-Karim, amma ba'd. Bacaan hadis dari kitab Fadilat Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Hadis tentang khusyuk.
Hadis 4. Diriwayatkan daripada Hazrat Abdullah bin Quds radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dihisap daripada amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah solat. Jika sempurna solatnya, maka seluruh amalannya akan sempurna, dan jika rosak solatnya, rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Sewaktu Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau telah menghantar pengistiharaan kepada semua pegawainya di setiap tempat dengan berkata, di sisi saya amalan yang paling penting ialah solat. Seorang yang menjaga dan mengambil berat tentang solatnya, maka dialah yang akan dapat menjaga bahagian-bahagian lain dalam urusan agama. Sesiapa yang mensia-siakan solat, maka dia akan lebih lagi mensia-siakan bahagian-bahagian lain dalam urusan agama. Keterangan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dan pengistiharaan yang dibuat oleh Hazrat Umar radhiyallahu anhu mendapati kandungan hadis yang lain, iaitu menepati kandungan hadis yang lain, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa syaitan takut kepada seorang Islam selagi dia tetap menjaga solatnya dan menunaikan solatnya dengan sempurna. Malahan syaitan tidak berani untuk mengganggu kerana takut kepadanya. Apabila dia mula mengabaikan solat, maka keberanian dan harapan syaitan mula bertambah untuk menyesatkan orang itu. Lalu syaitan menjerumuskannya ke dalam dosa besar dan kebinasaan. Dari Mutaqab Kanz. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan fahsyak, iaitu dosa kecil, dan munkar, dosa besar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Mengenai ayat ini selanjutnya akan dijelaskan dalam keterangan 7, insya-Allah. Okey, kita sambung lagi. Hadis yang kelima dari hadis kelima tentang khusyuk. Diambil daripada kitab Fadilah Amal oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria. Hadis yang kelima. Daripada Hazrat Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dengan bapaknya, katanya, minta maaf sekali lagi, daripada Hazrat Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan daripada bapaknya, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencuri yang paling buruk di kalangan manusia ialah orang yang mencuri solatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang itu boleh mencuri solatnya?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak rukuk dan sujud dengan sempurna. Hadis riwayat Imam Tarami, Ahmad dan lain-lain. Keterangan perkara ini diterangkan dalam banyak hadis. Perbuatan mencuri adalah satu perbuatan yang sangat hina dan seorang pencuri dipandang dengan pandangan rendah dan lagi hina. Tambahan pula, perbuatan itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri yang paling buruk kerana tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dalam solat. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit lalu bersabda, suatu masa nanti ilmu agama akan diangkat daripada dunia ini. Hazrat Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin ilmu agama boleh diangkat sedangkan kami membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada anak-anak kami, dan amalan ini akan diteruskan oleh keturunan kami yang akan datang. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ziyad, saya menganggap kamu seorang yang amat bijak. Orang Yahudi dan Nasrani juga membaca dan mengajar kitab Taurat dan Injil. Kemudian apakah faedah yang mereka peroleh? Seorang anak murid Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya telah memberitahu kisah ini kepada seorang sahabat.
iaitu Hazrat Ubadah radhiyallahu anhu. Kata beliau, benar segala yang diberitahu oleh Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu itu. Aku akan memberitahu kamu perkara yang pertama sekali akan diangkat daripada dunia ini. Pertama sekali yang akan diangkat ialah khusyuk dalam solat. Kamu akan mendapati tidak ada seorang pun yang bersolat dengan khusyuk di kalangan mereka yang memenuhi masjid. Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu yang digelar sebagai pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata bahawa perkara yang pertama akan diangkat dari dunia ini ialah khusyuk dalam solat. Dari Durul Mahthur diriwayatkan daripada sebuah hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi perhatian langsung terhadap solat yang dilakukan dengan rukuk dan sujud yang tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawa terdapat seorang yang bersolat selama 60 tahun tetapi satu solatnya pun tidak diterima kerana kadang-kala rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna. Kadang-kala sujudnya sempurna tetapi rukuknya pula tidak sempurna. Hazrat Mujaddid Al-Fatani rahmatullahi alaih sangat menegaskan kepentingan mengambil berat tentang solat dalam surat-suratnya. Dalam surat-surat tersebut, beliau menerangkan tentang pelbagai perkara. Dalam salah satu surat, beliau menulis bahawa sangat penting untuk merapatkan jari-jari tangan ketika bersujud dan merenggangkan jari-jari tangan ketika rukuk. Sesungguhnya apa-apa yang diperintah oleh syariat seperti merapatkan dan merenggangkan jari-jari tangan tidak sia-sia. Yakni adab-adab yang kecil pun penting dipelihara. Selanjutnya beliau menulis bahawa ketika berdiri dalam solat pandangan hendaklah tertumpu ke tempat sujud dan ketika rukuk pandangan hendaklah tertumpu ke kaki dan apabila sujud pandangan hendaklah tertumpu ke hidung dan ketika duduk pandangan hendaklah tertumpu di tangan. Dengan cara ini akan melahirkan khusyuk dan menetapkan hati dalam solat. Sekiranya ada adab yang kecil pun membawa faedah yang besar, apatah lagi jika memelihara adab-adab yang besar, dan sudah pasti lebih banyak lagi faedah akan diperolehi melalui amalan-amalan sunat. Okey. Kita sambung satu lagi. Nah, kita sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baru masuk, terima kasih. Hai moderator. Okey. Okey, siapa-siapa boleh follow moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa jawab bagi pihak saya. Moderator, terima kasih yang send rules. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang tap screen. Terima kasih yang doa. Nah, insya-Allah. Kita harap ramai lagi akan masuk lah. Kita harap ramai lagi akan masuk insya-Allah. Okey, yang baru join kita, yang baru join kita live bacaan hadis. Kita buat live bacaan hadis dari kitab Fadilah Amal. Fadilah Amal iaitu kelebihan amal. Maksudnya kelebihan amal dari Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Kita membincangkan ataupun membaca hadis tentang khusyuk, makna solat, tentang khusyuk dalam solat. Kita sambung dengan hadis yang ke-6 insya-Allah. Kita sambung insya-Allah. Diriwayatkan daripada Ummi Ruman radhiyallahu anha, ibu kepada Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat saya sedang bersolat dalam keadaan condong ke sana sini, lalu beliau menghadikku dengan sekeras-kerasnya sehingga hampir-hampir aku memberhentikan solatku. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berdiri untuk mengerjakan solat maka hendaklah menetapkan setiap anggotanya dengan tenang. Jangan condong ke sana ke sini seperti orang Yahudi, kerana tenang dan tetapnya anggota dalam solat adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim. Keterangan. Banyak hadis menekankan tentang kepentingan berada dalam keadaan tenang dalam solat. Kebiasaannya Rasulullah SAW sering memandang ke langit untuk menunggu kedatangan malaikat pembawa wahyu.
Apabila seseorang menunggu sesuatu dari sesuatu arah, maka pandangannya juga akan turut tertumpu ke arah tersebut. Oleh sebab itulah kadang-kadang dalam solat pun pandangan baginda sallallahu alaihi wasallam akan tertumpu ke atas. Apabila turun ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah atau berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Maka mulalah baginda sallallahu alaihi wasallam memandang ke bawah. Terdapat dalam hadis bahawa pada peringkat permulaan Islam, para sahabat juga sekali-sekala memandang ke sana ke sini dalam solat. Namun setelah turunnya ayat di atas, mereka tidak lagi memandang ke sana ke sini. Mengenai ayat ini, Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila para sahabat radhiyallahu anhum mengerjakan solat, mereka tidak lagi memberi perhatian terhadap apa-apa pun. Mereka memberi sepenuh penumpuan kepada solat. Mereka memandang ke tempat sujud dan mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat mereka. Seorang bertanya kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu, apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Jawabnya bahawa khusyuk itu dalam hati. Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Jawabnya bahawa khusyuk itu dalam hati, yakni hati sentiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam solat dan tidak tawajuh kepada perkara-perkara yang lain. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa orang yang khusyuk ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang dalam solatnya. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pohonlah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala daripada khusyuk yang mengandungi nifak." Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk yang mengandungi nifak?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zahirnya tenang tetapi dalam hatinya tersembunyi sifat-sifat munafik." Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan mengenai perkara yang sama bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khusyuk yang mengandungi nifak ialah pada zahirnya anggota badan nampak seolah-olah khusyuk sedangkan dalam hati tidak ada khusyuk. Hazrat Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahawa hati yang khusyuk ialah yang mempunyai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandangannya tunduk ke bawah dalam solat. Sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sedang bersolat sambil tangannya mengusap-ngusap janggutnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya hatinya khusyuk maka seluruh anggotanya akan tenang. Sekali Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelakuan seorang yang memandang ke sana ke sini dalam solat. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan telah merosakkan solatnya. Sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memandang ke arah dalam solat hendaklah meninggalkan kelakuan tersebut. Kalau tidak, penglihatannya akan hilang. Diriwayatkan daripada ramai para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in bahawa khusyuk ialah tenang, yakni solat hendaklah ditunaikan dengan penuh ketenangan. Terdapat dalam banyak hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirikanlah solat seolah-olah itulah solat kamu yang terakhir. Kerjakanlah solat seperti seseorang yang bersolat dengan menganggap dia tidak lagi berkesempatan untuk bersolat pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah, itu tadi hadis keempat, kelima dan keenam dari bahagian hadis tentang khusyuk dalam kitab Fadilah Amal. Fadilah Amal. Semoga kita dapat amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pesan kan, sabda, dan kita sampaikan hadis ini, kandungan hadis ini kepada orang lain supaya orang lain pun dapat manfaat, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Okey. Kita ada
apa kita habis awal 10.40. Apa saya tak mau baca banyak sangat. Kita apa? Kita yang penting apa walaupun sikit yang penting kita amal kan. Walaupun sikit kita amal. Kalau kita banyak takut kita tak tahu yang mana nak amal. Pakcik ada belajar banyak ilmu tapi itu kalau terlampau banyak tak tahu yang mana satu nak amal. Kan kadang-kadang satu fadilat tu kan satu fadilat untuk contohnya untuk apa fadilat untuk murahkan rezeki kan amalan-amalan banyak memang banyak amalan-amalan tapi lalas kalau kita tak amal pun tak boleh juga kan jadi kita cari yang mana yang sesuai dengan kita lah yang mana yang sesuai amalan memang kalau apa kita nak buat semua takut kita tak termampu kita buat yang kita mampu saja macam tadi sahabat kita ada tanya tentang macam mana nak istiqamah semalam kan istiqamah dalam ibadat okey semoga dapat amin semoga kita dapat ni khusyuk kita tahu kan tenang dalam hati hadirkan hati yang pak cik tahulah wallahu alam dan khusyuk dan quduk tu macam tetap khusyuk tu pada jiwa kita kan dalam hati kita kan hadir hati kita yang quduk tu kita punya anggota kita khusyuk maknanya kita tetap tak bergerak kan tak bergerak dan ada yang semalam tanya macam mana nak dapat apa khusyuk kan kalau tak salah khusyuk nak dapat khusyuk salah satu cara kita kena faham apa yang kita baca tu walau bahasa Arab kita kena faham makna Fatihah kan Fatihah surah-surah dan tasbih-tasbih yang kita baca tu macam doa-doa dan semayang. Jadi bila kita faham baru kita tak akan kita akan melayang kita tak mampu kita banyak syaitan dia hebat orangnya. Syaitan dia hebatnya. Dia dulu ketua malaikat. Dia ketua malaikat sebelum dia bongkak tak mau ikut tak mau sujud pada Adam. Dia Allah jatuhkan martabat dia kan daripada orang yang top tinggi kan kuat ibadat kan lepas tu sebab perasaan ego bongkak kan tak mau sujud dia kata kalau manusia Allah SWT nak cipta manusia dia kata kalau cipta manusia habis rosak dunia tapi memang betul lah kan memang betul sebab apa kita ada nafsu ulama kata kita ada nafsu macam malaikat dia tak ada dia cuma ibadatnya dia tak ada nafsu kan dia baca ibadatnya nafsu dia tak ada jadi dia boleh patuh segala perintah tapi antara manusia dengan kita yang lebih tinggi martabat lebih tinggi darjat adalah manusia yang boleh taat sebab malaikat dia tak ada nafsu dia tak ada nafsu dia cuma dia ibadat jadi kita kalau manusia kalau kita dapat taat perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah kita adalah orang hebat dibandingkan dengan inilah para malaikat tapi para malaikat yang mulia tapi kalau kita tak banyak buat orang kata keburukan memang Nabi kata kita punya level bawah daripada haiwan nauzubillah kalau minta kita janganlah jadi macam tu kalau kita jadi orang yang beriman kita sangat tinggi kalau kita tak beriman kita punya level lagi bawah daripada kita punya kucing lah semua tu insyaallah kucing pun dia orang kucing binatang haiwan tumbuh-tumbuhan dia orang bertasbih kan dia sentiasa bertasbih tu kadang-kadang kalau seorang tu atau tuan dia tak semayang tak buat kejahatan tu yang dia orang boikot tu kalau lembu dia tak mau beranak kan kalau ayam tak mau bertelur sebab dia tengok manusia pun itu yang dengar cerita daripada ustaz manusia pun tak ikut perintah Allah kan kami yang macam ni pun kan Allah tak bagi akal pun kami tasbih setiap masa tu
kita kalau boleh ni kita jangan ni lah dia jatuh ke taraf yang bawah sangat tu lah. InsyaAllah kita doa semoga kita dapat ni lah, kita dapat menjadi insan yang sempurna. Kita macam tadi kan, kalau nak jadi insan yang sempurna, Tok Guru beritahu, baru tadi Tok Guru beritahu juga, saya ada 5 perkara kita kena ada, iaitu kita kena berilmu, kena belajar. Apa Tok Guru kata, kena belajar. And then kalau boleh kita dapat, kena sentiasa dapat status pelajar tu. Kena ada status pelajar, sebab macam apa di dunia pun kan, kalau juana orang buat jenayah juana, mereka tak akan dihukum sebab dia orang masih peringkat bawah, peringkat macam kita baru nak belajar kan. Jadi tak akan dijatuh hukum. Jadi sama juga kalau kita sentiasa dalam proses belajar, kalau kita buat salah Allah akan ampun ya. Allah akan terima balik apa yang kita salah buat tu kan. Jadi ilmu kita kena cari apa kebetulan cakap tentang ilmu ni, ulama beritahu atau Tok Guru beritahu kita fardu ain untuk agama ni. Bukan bukan ilmu tentang dunia lah, bukan ilmu engineering atau ilmu ekonomi kan. Dia kena ada 3. Kadang-kadang orang tertanya kan, kalau aku nak belajar agama ni, apa yang aku perlu belajar kan? Apa yang pertama kali aku kena belajar? Ada orang tanya. Pak Cik dulu macam tu. Kita dah belajar lah pada sekolah rendah, tapi apa yang perlu kita belajar? Kalau ada yang masih tanya-tanya, hai kucing TikTok 00. Siapa ada? Pak Cik memang suka kucing. Pak Cik ada 5 ekor kucing. 5 ekor kucing, semua putih. Kalau dengar kucing memang tertarik. Memang peminat kucing nombor 1. Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni Abu Hurairah, dia orang zaman tu orang panggil sahabat tu bapak kucing. Bapak kucing. Dia memang suka pada kucing, And then Pak Cik kan tentang kucing. Tak apa kita bersembang ke kucing. Pak Cik yang suka kucing ni sebab suka kucing, dalam kereta Pak Cik akan standby satu bekas whiskas, macam whiskas. Kalau nampak kucing Pak Cik bagi. Seronok tengok bila dapat kan, tambah kucing geladangan kan. Seronok. Saya pun suka kucing, alhamdulillah, patutlah gambar kucing. Tapi Pak Cik tak berkucing kan. Ni orang kata hadis ni kucing ke baca. jadi memang Pak Cik suka kucing. Sampai Pak Cik bawa saya pun suka. Ramai orang suka kucing. Kucing ni ada ulama kata kalau dia datang tu, dia menjemput rezeki kat kita tu. Tapi itulah, kadang-kadang ada yang tak suka, bukan tak suka dia halal sebab takut kena gigit ke apa kan. Macam yang tak biasa kan. Tapi kalau ni ustaz mana kata, kalau kucing tu datang dia minta, kena bagi kan. Kena bagi. Dia punya ganjaran yang besar lah. Ganjaran. Saya takut kucing ni tak apa. Tak apa kalau takut kucing tak apa. Tapi sebenarnya kalau tips kalau nak kalau nak belajar bela-bela kucing, katalah kita takut tapi nak suka kucing, cuba try kucing Persian ni dia manja. Persian ni manja. Pak Cik kalau pergi kedai kucing, kalau kucing Pak Cik ni yang biasa, kalau bawa takut dia, kalau lompat dia kalau kita dukung dia nak macam Pak Cik boleh kira, kalau dukung 1, 2, 3, 4, 20 dia akan lompat. Dia tak boleh lama, dia tak boleh stay lama. Dia memang rimah lah. Orang kata, orang Kedah kata dia rimah. Kalau dia tak mau manja. Walaupun yang betina. Tapi yang heran Pak Cik, yang betina dia suka isi Pak Cik. Dia tak tahu. Kalau Pak Cik ni, kalau macam kalau semayang dia selalu pi dekat ni. Kalau duduk baca doa kan, dia selalu pi dekat isi Pak Cik. Dia tak tahu. Dia orang macam geng. Yang betina anak ni dia tak mau dengan lelaki. Tak tahulah. Semoga Pak dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih doa. Terima kasih yang bagi gift tak henti-henti. Terima kasih Allah.
besar tu hadiah tu. Terima kasih. Apa siapa tak apa cik tak dapat baca. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang tap screen, yang follow Pak Cik start hari ni, follow, terima kasih start follow. Nanti insya-Allah Pak Cik follow kalau ni lah. Kalau yang tak private Pak Cik. Tapi banyak yang apa yang Pak Cik tak boleh nak follow sekaligus. Ya, tapi dia bantu kita di akhirat. Ya insya-Allah. Dan juga dia terbalik. Kalau kita naya dia, kita takut dia akan tuntut kita di akhiratnya. Pak Cik duduk mana? Pak Cik duduk dekat ni, Sungai Petani. Sungai Petani. Semua sentiasa dilimpah rezeki yang berkah. Amin amin. Terima kasih doa Pak Cik. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Masuk ya. Kita baru habis baca hadis. Tapi insya-Allah esok kita baca link. Kita baca sambungan dia. Esok boleh join. Tapi sekarang kita dah habis baca, cuma nak bersembang sikit. Lah kongsi Pak Cik. Terima kasih yang bagi hadiah tu. Hadiah apa? Firecracker. Terima kasih. Esok cuti lusa kan. Raya Cina tu, Raya Cina. Dan ada satu lagi ni lah, kalau boleh tentang ilmu, Pak Cik katakan nak jadi insan yang sempurna, kita kena ada ilmu. Dan ilmu macam kita kata tadi, kalau boleh kita sentiasa ada status. Biar kita sentiasa jadi status pelajar. Bila kita ada status pelajar, apa yang kita buat silap, sebab kita masih belajar kan. Orang belajar ni Allah akan ampunkan benda-benda yang silap sebab kita dalam keadaan belajar. Hatta tok guru yang Pak Cik belajar sekarang pun, walaupun dia dah tinggi ilmu dia, tanyalah apa soalan, insya-Allah dia boleh jawab. Tanya apa pun insya-Allah. Segala soalan dia cakap dengan memang kalau kadang-kadang kalau kita tengok buku ataupun kitab yang tentang hukum-hukum, dia tak detail kan. Tapi Tok Guru Pak Cik ni dia detail. Dia boleh detail. Dia sangat detail. Kaedah kan, nak check semua dia detail. Jadi walaupun macam tu, Tok Guru Pak Cik ni masih belajar. Sebab apa? Bila contoh kalau dia meninggal nanti, dalam status masih belajar. Terima kasih Nona bagi gift tak putus-putus. Banyak tu. Okey. Lepas tu kalau kita dah ada ilmu tu, kita jangan kalau tak amal masalah juga. Kalau kita tak amal masalah je. Jadi kita nak jadi insan yang sempurna, bila kita ada ilmu tu kita kena amalkan. Walaupun kecil benda tu kecil, kita kena amal. Sebab ada cerita di neraka lah. Di neraka. Cerita ni berlaku kat neraka. Ada orang ternampak seorang macam pendakwah lah, seorang ustaz lah, seorang ustaz yang selalu bagi nasihat, selalu bagi ilmu pada anak-anak murid dia. Yang dalam neraka tu anak murid, tapi dia heran tengok anak-anak murid tu, yang ni penghuni neraka tu heran, ustaz ni pasal apa jadi geng kita kan, pasal apa masuk neraka juga. Tapi lalas yang ustaz ni bagi tahu, sebab dia ajar tapi dia tak amal. Dia tak amal. Tu kita kena amal. Ilmu yang kita belajar kita amal insya-Allah, no. Ilmu kita kena amal. And then kita niat amal lah, nak amal, no. Kita buat sikit-sikit. Dan nombor 3, kena sabar. Sabar ni dia sabar, dia sabar, dia kena kalau nak jadi penyabar, dia kena jadi penyabar lah, baru jadi insan yang sempurna. Kalau nak sabar ni, dia kena ada, nak jadi sabar, penyabar ni dia kena ada 4 tempat yang dia kena buat, ataupun 4 dia kena hadapi. Sabar dalam membuat kebaikan ataupun membuat ketaatan. Nak semayang kita kena sabar. Memang kadang-kadang 4 rakaat rasa Allah nak buat tak larat, tengah letih, tapi kita kena sabar buat juga. Itu. Satu lagi sabar ni ada 4 kan tadi ni. 1, sabar dalam melakukan ketaatan macam ibadat semua dah. Dan nombor 2, kita kena sabar dalam menolak kejahatan.
Tadi buat kebaikan kan, kita kena sabar untuk buat kebaikan ni, kena tolak kejahatan. Contoh macam kita nak contohnya lah macam macam sekarang kan, kita handphone ni macam-macam ada kan, macam-macam ada, macam kita membawang ke apa kan. Jadi kita sabar, kita nak seronok kan, nak bawang, tapi kita sabar supaya kita tak buat. Sabar kan. Memang kita punya naluri kan, dengan syaitan pula main ni kan. Kadang-kadang kita tak sabar, kita terjebak. Kadang-kadang kita terjebak. Kalau boleh kita sabar, kena sabar dalam menolak kejahatan. Dan ketiga, Tok Guru beritahu lah, bukan ni, Tok Guru beritahu, sabar dalam terima bala ataupun ujian. Tok Guru kata kalau bala ni untuk orang tak beriman lah, orang tak beriman, orang kafir dinamakan bala. Tapi bagi orang Islam, orang beriman, dia dinamakan ujian. Itu pun Tok beritahu, ujian ujian kita terima lah, kita serah pada Allah, kita buat kita serah pada Allah lah. Dan yang last kali untuk jadi penyabar ni, untuk jadi orang sempurna, dan sabar ni ada 4. Yang last kali bila kita nak jadi penyabar, kita kena sabar dalam memberi ataupun menerima teguran. Terutamanya menerima teguran. Kadang-kadang kita rasa macam kita lebih senior kan, contohnya lebih tua kan, macam pak cik, dengar orang muda bagi teguran tak mau. aku lebih dahulu makan garam. Itu istilah tu tak boleh. Tak boleh. Kita kena sabar untuk terima juga. Kita terima. Jadi itu 4 sabar. Imam kata orang Sufi kan, Allah tak bagi sabar. Kita minta sabar, Allah tak bagi. Tapi lain macam kasih sayang Allah bagi. Contohnya macam Pak Cik pernah pengalaman bila seorang tu masuk Islam, ada seorang India masuk Islam. Lepas tu dalam hati timbul rasa sayang, dia automatik. Itu Allah campur, sebab kasih sayang ni ulama atau Tok Guru bagi tahu, dia macam macam makhluk. Dia pun makhluk, minat BTS. BTS Pak Cik dia tak sempat nak ni. Terima kasih yang bagi Little Crown, terima kasih. Bila dia peluk agama Islam ya, terus rasa macam ada satu benda serap masuk, rasa sayang kat dia. Itu kasih sayang tu ada makhluk, Allah campur kan. Itulah kalau kita tengok kadang-kadang seorang tu dia sanggup buang anak sebab Allah cabut perasaan kasih sayang. Sama macam malu kan. Allah cabut perasaan malu tu, habis kita dah tak kisah kita ni kan. Kita dedahkan ayat kita. Jadi macam sabar ni Allah tak bagi. Tok Guru kata Allah tak bagi. Orang Sufi kata Tok Guru kata orang Sufi, Allah tak bagi sabar, tapi Allah bagi Allah uji. Allah bagi ujian dalam bentuk kesabaran. Uji dengan kesabaran. Allah bagi uji dengan kesabaran. Jadi kalau lama-lama kita diuji, kita akan dapat hakikat, baru kita dapat rasa kesabaran dalam diri kita. Kita akan rasa hakikat sabar tu. Ya, insya-Allah. Jadi sabar nombor 3 kalau nak jadi insan sempurna. Dan yang keempat, kita kena bertauhid, kena tahu ni lah, mengenal Allah kan, mengenal Rasulullah SAW, inilah berkenaan tauhid. Dan yang kelima, kalau kita nak sempurnakan kita menjadi orang insan yang sempurna, kita kena banyak tawakal. Kita buat, lepas tu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan buat kerja Tuhan. Macam bisnes semua macam tu. Dengan macam bisnes pun macam tu. Kalau nak ikut, kalau bisnes ni dia sama juga dia punya. Kalau sini tajuk nak jadi insan yang sempurna kan, sebagai orang Islam kan, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang soleh-solehah. Dalam perniagaan pun macam tu. Kebetulan Pak Cik berniaga. Kebetulan berniaga pun dia kena ada ciri-ciri ni. Satu, kena ada ilmu. Pak Cik dulu berniaga
deal dengan orang kan dulu, offline apa jumpa orang, pak cik boleh lah, goreng, bukan goreng lah, kita boleh bagi fakta semua kan, jadi orang tertarik kan, orang tertarik. Dia bergantung, kalau kita betul-betul faham apa yang kita jual tu, insya-Allah orang akan dapat message tu. Tapi kalau kita tak tahu, susah nak jual barang tu. Susah nak jual barang. Nombor dua, kita kena amal apa yang kita belajar tu lah. Kita amal lah. Macam contohnya macam sekarang Pak Cik dah ada ilmu tentang online sedikit, dah belajar tentang online. Dan dia ada juga, dia punya macam ilmu untuk perniagaan dia ada juga. Kalau tak ada 4 prinsip perniagaan ni, 4 yang Pak Cik belajar lah. Allah. Untuk online saja, bukan yang untuk offline. Pada yang perniagaan boleh ikut, kita share lah, insya-Allah. Berniaga ni dia kena, untuk online kita kena ada 4 prinsip tu. Satu, kita kena bagi nampak. Ini ilmu lah, nak cerita tentang ilmu, sebab ilmu ni bukan dalam agama, dalam dunia pun, keduniaan pun kita kena ada ilmu. Tambah kalau dalam agama, lagi-lagi lah kita nak kan ilmu tu, sebab dia berkait dengan kita punya mati kita kan. Jadi macam ilmu perniagaan yang Pak Cik belajar, dia kena ada 4 prinsip tu. Bagi orang nampak. Kalau orang tak nampak, memang orang tak kenal. Tak kenal macam Pak Cik. Kalau Pak Cik buat hadis, kan, tapi tak tunjuk muka, orang tak kenal Pak Cik. Tapi orang kenal, ada bacaan hadis, tapi tak tahu siapa. Jadi bila kita bagi nampak macam Pak Cik buatlah ni, baru orang kenal. Ramai orang kata, sampai orang tukar Pak Cik daripada Cik Murad jadi Pak Cik. Kan? Jadi Pak Cik benda tak apalah, orang tak panggil nama Pak Cik tak apa, sebab orang kenal Pak Cik dengan nama Pak Cik. Okey, insya-Allah tak apa, tak masalah. Kan, kalau nak panggil Tok pun tak apa. Okey, jadi bila dah kenal, orang akan suka, kan? Orang kenal suka. Tak ada orang dia suka sebab tak kenal, kan? Tak ada. Macam Pak Cik dulu, terus terang Pak Cik kata, dulu Pak Cik pergi masa bekerja, Pak Cik outstation Pak Cik selama berapa bulan dah? 6 bulan kalau tak salah Pak Cik. Ketika tu ni bukan ni lah, nak percaya tak percaya tak apa. Tok T kan, Tok T. Siti Nurhaliza tengah meletup tau. Tapi masa tu Pak Cik ada di Jepun. Business trip lama berbulan. Di sini meletup, Pak Cik di sana tak tahu. Pak Cik sana tak tahu. Pernah sekali Pak Cik balik daripada ni, Pak Cik tengok ada, tak tahu alam betul dia atau tak, tapi macam orang pakai baju Melayu. Ada konsert tak tahu kot, Tok T punya konsert lah. Pak Cik kata langsung satu, macam orang Melayu ni. Tapi Pak Cik tak kisah, sebab bila daripada airport Pak Cik lalu highway, Pak Cik tengok macam ada orang Melayu. Tapi Pak Cik tak tahu siapa. Macam Melayu, seronok kan? Macam Melayu, mungkin iklan turis ke apa kan. Tapi kan, lepas Pak Cik balik, designer daripada Jepun pun ikut Pak Cik balik. Bukan ikutlah, dia orang pun pergi untuk operasi, mulakan operasi di Kelang Pak Cik di Malaysia ni. 6 bulan nak jalan di Malaysia. Apa yang Pak Cik belajar sana, Pak Cik balik untuk start ni. Tapi sebab tak kenal, dia orang tanya dia tanya Pak Cik, boleh beli kaset Siti Nurhaliza tak? Kaset apa Siti? Tak pernah dengar Siti Nurhaliza. Yang Jepun ni di sana dikenal. Dia lebih daripada orang kita, lebih daripada orang Malaysia. Dia lagi kenal, ya Allah. Tapi Pak Cik, siapa dia? Dia nyanyi lagu Shindai. Shindai, tahu Shindai. Kashiwa Shindai, dia cakap bahasa Jepun lah. Lagu dia nyanyi lagu Shindai, Siti Nurhaliza. Dia orang tak boleh cakap. Pak Cik tanya dekat Kelak tanya nama dia Ros nak kenal dah Siti Siti Haliza lebih kurang tu Pak Cik datang, tapi Pak Cik tak sebut Siti Nurhaliza, tak kenal langsung.
Tapi apa kelab pak cik kata, tak kenal, the fame. Satu Malaysia kenal apa kolak teh pak cik. Tahu tak kenal. Pak cik dia panggil ni, Abang Murad tak kenal. Famous satu dunia dah meletup dah. Pak cik saya ada Jepun dah. Sampai orang Jepun, designer pak cik orang Jepun kenal. Nak beli tape Siti Nurhaliza. Hebat tu Siti Nurhaliza. Pak cik tak kenal. Jadi itu penting dalam bisnes. Bukan nak cerita pasal Tok T kan, nak cerita tentang kenal tu penting. Bila dia kenal, dia suka tau, macam designer pak cik ni. Bila dia kenal, dia suka. Bila dia kenal, dia suka. Jadi bila dia suka, baru dia percaya lah. Dia percaya lagu ni bagus lah apa, dia akan beli. Dia akan beli tape. Itu ilmu penting. Bila kita ilmu tu macam pak cik belajar online, dulu offline. Berapa bulan bisnes tak jalan lah, tak jumpa orang kan. Tapi buat dekat iklan dekat ni pun orang tak tengok. Orang just scroll nak dia express. Dia tak sangkut. Tapi bila kita belajar, kita ada ilmu dan kita amal, kita buat apa yang Tok Guru kata kan. Walaupun ni lah kita anggap macam ni lah ustaz kita lah, ustaz bisnes lah. Jadi bila kita amalkan apa yang Tok Guru atau ustaz bisnes kita ni bagi tahu, barulah ada start, ada sale kan. Jadi lepas tu kena sabar lah. Sabar tu memang kena sabar lah. Sementara ni dia tak boleh start bisnes terus. Ni dia kena sabar. Dan satu lagi kita dalam bisnes tu ada juga tauhid. Dia mesti ada tauhid. Dia bisnes ni kita kalau boleh kita link dengan agama. Link dengan agama. Salah satu daripada pentingnya bila kita buat bisnes tu kita kena ada 3. Dia ada kaitan dengan dia. Satu, kita betulkan niat kita. Niaga tu kita kena betul niat kita. Niaga kita kena betul niat. Macam kita buat ni semata-mata kena untuk tolong orang. Buat semata-mata kena nak cari rezeki supaya dapat rezeki, boleh ibadat dengan sempurna kan boleh bagi makanan yang sihat kita makan. Jadi tauhid kita kena relate dengan apa hukum-hukum Allah bagi tahu. Kena tahu apa dia punya ni lah, dia punya pantang semua. Dan last sekali dia kata dalam bisnes pun untuk jadi insan sempurna, tapi kalau untuk jadi insan bisnes yang sempurna atau berjaya, kita kena tawakal. Itu penting. Kena tawakal kan. Kita kena tawakal. Jadi bila kita niat yang betul semata-mata untuk tolong orang, baru orang akan rasa aura tu. Dia ni tak tipu, bukan nak jual semata-mata produk produk sakit kepala, macam pak cik jual produk untuk migraine. Tapi bila mai orang tanya produk ni bagus untuk kuruskan badan. Boleh kita bagi tahu. Sebab apa? Kita nak penting diri sendiri, kan? Pak cik tak kata pak cik dah tidur dah tadi petang. Orang kata karullah. Kalau setiap pukul 12 kita tidur Ustaz. Jadi kalau dia macam ni, kalau kita tidur 5 minit dah, insya-Allah dia akan bila kita nak jaga tengah malam untuk ni kan, tahajud lagi senang. Dia memang ada macam miracle sikit. Miracle. Jadi macam itulah kita kena tawakal pada Allah SWT. Jangan kita buat ni lah, kita dah promote kan, cara betul cara betul kita dah promote dan kita serahkan pada Allah SWT. Sama juga macam kalau kita nak jadi insan yang sempurna, kita kena tawakal lah. Lepas kita salah satu kita kena ada sifat tawakal, insya-Allah. Panjang pak cik tentang bisnes. Daripada hadis pergi ke bisnes. Tapi apa pun kita buat, kita relate dengan agama lah. Washing bottle. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih tap screen. Terima kasih Sunlight. Terima kasih yang join, yang baru join. FIP Alhamdulillah. Pak cik tak mantuk, memang tak mantuk. Bila masuk lah tak mantuk. Tapi kan Aliman, bila habis lah terus down. Dia ada macam Masya Allah, dia ada ni ada macam semangat
tenaga tu, kudrat tu datang daripada Allah sebenarnya, Pak Cik yakin. Pak Cik memang suka bisnes. Memang Pak Cik suka bisnes. Satu, Pak Cik free. Kita dia tak ada. Okey, apa ni? Memang Pak Cik suka. Okey, apa ada box, apa ni? Apa ambil box tu insya-Allah. Rezeki apa siapa share ni insya-Allah. Nah, alhamdulillah, terima kasih yang share. Siapa dia ni? Mas Syita, terima kasih share rezeki. Kawan-kawan semua ambil apa ni? Apa kita ambil apa ni? Apa yang bagi ni gift tu. Follow, terima kasih follow Miss Kat, terima kasih follow. Share, terima kasih Hai 96. Terima kasih share live. Terima kasih Sen Rose, terima kasih Mas Syita. Terima kasih bagi apa box, treasure box ni. Moga kita ni lah apa dapat share. Apa okey Anita and then apa baru join, yang baru join terima kasih join. Kita dah habis bacaan hadis, sekarang kita apa kongsikan pengalaman sedikit ilmu yang Pak Cik belajar. Kita berkenalan, dan kalau boleh di sini kita berkawan sama-sama kita, sebab Pak Cik yakin orang yang masuk sini memang Allah muliakan. Memang Allah muliakan. Dan sebab apa Tok Guru Pak Cik kata, orang yang suka pada majlis, tergerak hati untuk masuk ke dalam majlis-majlis ilmu kan, macam ceramah di masjid, ceramah di surau, apa-apa saja yang berkenaan dengan agama, bukan dari segi inilah, bukan dari segi ilmu dunia lah. Itu tandanya ulama beritahu atau Tok Guru bagi tahu, Tok Guru Pak Cik, Allah nak muliakan orang tu. Allah nak muliakan orang tu, satu lagi Allah nak Allah nak bagi nak terima amalan dia. Itu memang Tok Guru bagi tahu. Jadi kita harap live yang Pak Cik buat ni tergolong dalam majlis ilmu lah, insya-Allah. Kita harap macam lah, contoh Pak Cik lah, kita orang masuk live Pak Cik, alhamdulillah, Allah nak muliakan orang tu. Betul. Terima kasih sama-sama. Kita Allah terima kita sebagai inilah atas ilmu sama-sama insya-Allah. FYP, alhamdulillah FYP. Hari apa tu ada Pak Cik diberitahu dia tekan report. Tekan report minta maaf. Tak apa. Tak sengaja, bukan kita sengaja lah. Tak apa nak buat macam mana kan. Tapi tengok macam sekarang masih FYP, mana dia tak nilah, dia tak tak ada efek tapi yang penting semua dalam orang kata, kalau nak tertekan pun semua dengan kehendak Allah SWT jadi ada hikmah kita tahu, mungkin ada hikmah dia, kita tahu insya-Allah. Terima kasih yang tap screen, terima kasih. tak berhenti, alhamdulillah tak berhenti dari tadi. Yang bagi gift Ika, terima kasih bagi aiskrim tengah malam. Memang terima kasihlah sebab share rezeki. Yang baru follow terima kasih. Masuk lagi. Masih masuk lagi. Alhamdulillah. Cuma Pak Cik nak beritahu yang tak sempat dengar hadis tadi, esok Pak Cik akan sambung hadis lagi insya-Allah. Tapi katalah macam kita nak tahu hadis-hadis yang tertinggal yang Pak Cik ni boleh cari dekat Shopee. Ni hadis ni Fadilat Amal. Kalau dekat toko buku-buku agama ada. Pak Cik tengok banyak ada. Cuma buku dia tak macam ni lah. Dia ada berbagai-bagai cover bentuk. Sebab Maulana Muhammad Zakaria ni dia pesan pada sebelum dia meninggal lah. Dia pesan kepada pada dunia lah, satu dunia. Cetak sebanyak mana yang mungkin, kata. Dia tak akan minta royalty kan. Dia tak ni. Dia cetak, tak payah, bukan copyright dia kata. Nak cetak dalam dia minta kalau boleh perbanyakkan cetak, sebab untuk dia share ilmu yang dia tulis ni lah. Dan imbuhan semua orang ulama ni selalu dia fikir di sana. Bijak di sana kata. Dia tak bijak di sini lah, dia bijak di sana.
selalu orang-orang lama ni dia fikir akhirat. Jadi imbuhannya dia akan dapat di akhirat insya-Allah no. Terima kasih yang follow, yang tag screen, yang send rose, yang send perfume lah. Terima kasih banyak-banyak bagi gift nah. Yang doakan pak cik nah. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga sentiasa dilimpah ni rezeki. Insya-Allah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baru habis habis bacaan hadis. Selalu kita akan baca hadis daripada pukul 10 start sampai pukul 11. Lepas tu kita ni lah, kita lepas habis ni kita pastikan dalam 1 jam tu kita baca habis apa yang kita nak baca lah. Sebab kita tak mau ganggu ada setengah esok orang nak kerja kan. Esok masih bekerja kot kalau tak salah. Kita tak mau kan macam anak-anak yang masih sekolah kan, takut lambat esok bangun kan. Jadi kita tetapkan sampai pukul 11. Lepas pukul 11 tu free lah. Siapa nak babal pun tak nak asal. Kita cuma yang mana yang nak tinggal kita boleh sembang-sembang, share lagi ilmu-ilmu, tapi bukan bacaan hadis dah insya-Allah nah. Insya-Allah. Terima kasih daripada tadi tak henti bagi gift. Yang terima kasih pak cik, nanti join lagi. Silakan. Terima kasih join support pak cik. Murah rezeki. Amin. Semoga pak cik sentiasa sihat untuk sebarkan ilmu. Insya-Allah kita sama-sama ni. Share ilmu nah insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih follow host. Terima kasih yang follow. Terima kasih. Okey, itu lama apalah titik slash tak bisa nampak. Terima kasih bagi gift nah. Alia Zila, terima kasih bagi gift. Baru masuk dah bagi gift, terima kasih. Assalamualaikum pak cik. Waalaikumsalam. Insya Tasha, kami baru habis bacaan hadis berkongsi ilmu pak cik. Ya. Terima kasih. Esok dapat join lagi. Tadi nah. Alhamdulillah semua dengan izin Allah pak cik. Cuma inilah buat nah, kalau dipanjang umur pak cik akan sambung. Doa pak cik esok panjang umur. Dah habis. Tak apa, nanti esok kita sambung lagi dan insya-Allah selalunya bila dah pak cik ni dah ulang banyak kali dah. Ni ulang banyak kali. Sebab untuk nak bagi nak absorb masuk dalam hati supaya kita selalu kita nak amal dia. Jadi kalau setiap hari kita ulang baca balik, insya-Allah kita dia akan sebati dalam kita. Jadi bila kita ni kita teringat abad. Insya-Allah macam iklan pun macam tu kan. Iklan walaupun orang dah kenal, iklan orang dah kenal tapi dia duk keluar lagi sebab dia nak masukkan supaya produk tu masuk dalam diri kita kan. Sampai bila kita teringat produk coklat, kita teringat Milo kan. Bila kita teringat ubat gigi, kita kata Colgate. Jadi dia meresap masuk ke dalam diri kita nah. Itu yang penting. Macam hadis pun sebab kita nak timbulkan perasaan kasih sayang. Kalau kita tak baca apa yang Nabi ceritakan, sabdakan, lama-lama kita takut jauh daripada Nabi SAW. Jadi satu lagi itulah kita digesa untuk selawat supaya selalu kita sentiasa mengingati Nabi SAW. Kita amalkan sunnah-sunnah sebab kita nak, yang penting sebab kita nak dekat dengan Nabi SAW dan terutamanya nak dapat syafaat di akhirat nanti. Memang di akhirat kita tak tahu. Memang kita punya amalan ni tak terbalas dengan nikmat yang Allah bagi. Mata saja ulama berkata kalau kening ni kalau tak ada memang huduh kita kan. Jadi bayangkan nikmat kening saja pun dah, bila ada kita jadi orang jadi segak kan, jadi cantik kan. Jadi macam tu. Tambah kalau mata kita bayangkan macam orang yang tak nampak kan. Nikmat mata saja dia punya nilai kita tak tahu. Nilai tu kita tak tahu. Tambah jantung pun kan, kalau orang yang guna masalah jantung yang guna bateri kan, yang pun harga dia mahal kan. Contoh kan
Kita kalau kita nak balas nikmat Allah memang tak terbalas. Jadi kita perlukan syafaat Rasulullah SAW lah, syafaat. Cuma di akhirat syafaat Nabi SAW yang dapat menolong kita lah. Kita yang banyak dosa ni lah. Macam saya ni banyak dosa kan. Macam pakcik ni banyak dosa ni. Jadi kita berharap sangat Nabi SAW. Jadi kalau kita nak mengharap orang, harap seseorang tu tapi kita tak kenal, pelik kan. Pelik. Jadi satu lagi, bila kita nak mengharap orang tu mesti kenal kita. Jadi cara untuk kita dikenali oleh Rasulullah SAW, ulama kita kena banyak selawat. Kita kalau sekarang pakcik selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus pada satu malaikat akan hantar pergi ke Madinah. And then yakinlah Nabi SAW akan menjawab kita dengan salam. Itu yakin. Jadi pernah pakcik cerita sebelum ni, bila pakcik dengan Tok Uru, pakcik pergi dengan Tok Uru pergi umrah, sebab pakcik pergi dengan Tok Guru pakcik, sebab pakcik sambil pergi umrah pakcik boleh belajar buat amal dengan dia, amal dengan dia. Jadi bila pakcik pergi dengan Tok Guru, sambil tu amal apa yang Tok Guru bagilah. Jadi ada orang tanya, orang bukan tanya, orang pesan, orang sampai suruh Tok Guru pakcik sampaikan salam. Saya ada seorang ni lah, anak murid Ustaz, Tok Guru pakcik sampaikan salam pada Rasulullah SAW. Tok Guru kata apa? Tok Guru kata tak perlu kering-kering salam dah. Kita selawat ya, pun sampai. Sebelum Ustaz sampai, dah sampai. Itu hebatnya kita selawat. Selawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita banyak selawat kepada Rasulullah SAW supaya Nabi SAW kenal. Satu lagi ulama kita amalkan sunnah. Walaupun satu tak apa. Walaupun satu. Kita pakai pudah kan, tutup dengan sempurna seperti Nabi SAW. Syurkan dah sunnah dah. Salam daripada Brunei, orang Brunei. Terima kasih. Join bacaan hadis pakcik ini. Terima kasih join jauh. Semoga kita dapat istiqamah, dekatkan diri dengan Allah. Ya betul. Tadi kita baca hadis, bukan hadis, kisah ayat kursi kan. Nak dekatkan tadi, kebetulan dah bagi tahu kan. Alhamdulillah bagi tahu. Kebetulan sebelum kita start hadis mengenai hadis khusyuk, kan kita pakcik bacakan hadis kursi. Allah kata untuk mendekatkan diri adalah dengan kita buat amalan fardu. Nampak tak? Amalan fardu dah mendekatkan diri. And then dia akan bertambah. Allah akan jadi dekat pada kita bila kita buat solat sunat. Amalan-amalan sunat. Nampak tak? Kita buat amalan fardu dah, kita dah dekat pada Allah SWT. Jadi pentingnya kita kena jaga amalan-amalan fardu tu. Amalan-amalan fardu. InsyaAllah nah. Terima kasih bagi gift. Tak henti daripada. Okey, apa lagi? Terima kasih bagi gift, tap screen. Tap screen. Betul tu pakcik. Betul. Itu inilah Tok Guru pakcik beritahu lah. Dia selalu ingat. Fardu kita jaga betul-betul untuk mendekatkan. Tapi kalau kita boleh buat sunat, lagi Allah dekat dengan kita. Lagi Allah dekat dengan kita. Macam tadi bacakan tentang cara ini, itu satu tip untuk kita dekatkan diri pada Allah. Senang aja. Kita buat apa yang memang dah kita kena buat pun. Ya, nak tak nak kita kena buat. Tapi situ secara kita tak mungkin sebelum ni kita tak perasan kan. Sebenarnya amalan yang kita buat, amalan fardu yang kita buat tu dah mendekatkan diri kita pada Allah SWT tu. Allah Nabi Musa pernah bertanya pada kisah Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya pada Allah SWT. Bagi satu zikir yang yang boleh zikir, special zikir untuk dia. Tapi Allah SWT bagi zikir yang selalu orang baca. Selalu orang pakcik lupa satu. Kisah tu pakcik lupa, tapi satu zikir yang common. Kalau tak salah zikir la ilaha illallah kalau tak salah. Minta maaf, bukan ni. Jangan ni. Nanti kalau dah confirm baru pakcik kata. Satu zikir itu semua orang buat. Kira umum.
umum. Jadi itu menunjukkan Allah satu zikir yang hebat tu Allah bagi untuk semua. Kalau umum tu untuk semua. Allah tak bagi kalau yang zikir special tu pada seseorang, tak. Allah kalau nak bagi zikir yang special tu Allah bagi untuk umum semua. Nampak tak? Jadi sama juga fardu macam tu. Jadi insya-Allah kita jaga fardu tu dan kalau dalam masa yang sama kita buat yang sunat-sunat. Sunat ni orang lain tak buat. Kita buat memang special lah. Memang special. Terima kasih yang bagi gift tak henti daripada tadi. Terima kasih Mai Zara. And then masih FYP FYP tapi kita dah nak. Hai Zakaria, Assalamualaikum Zakaria. Terima kasih. Iskandar Zakaria ni dia akan ambil periksa. Dia minta doa supaya dia dapat kelas pertama lah dalam keputusan peperiksaan ni. Kalau tak salah ni kot siswa nah. InsyaAllah kita sama-sama doa nah. Sekarang terima kasih, alhamdulillah, semoga sentiasa dilimpahi rezeki yang berkah, amin. Terima kasih, saya akan selalu support Pak Cik. Nah, okey, amin lah. Siapa yang bagi spek? Terima kasih yang bagi spek. Zikir untuk kisah Nabi Musa. La ilallah, betul lah. Terima kasih bagi tahu. Pak Cik kan dah berumur lupa, tapi cerita tu memang adalah. Tapi dia common semua, la ilallah. Terima kasih Azli bagi gift tadi. Gift firecracker tu. La ilallah, betul, la ilallah. Dan la ilallah kebetulan dah ni mention tadi, la ilaha illallah tu kita kena kaedah dia, bila kita kata la ilaha illallah dalam hati ni, kita sebut la ilaha illallah dalam hati kita kata Allah jua Tuhanku. Masih ada cakap tu kata la ilaha illallah, dan lepas kita kata Allah jua Tuhanku, kita sambung dengan Muhammad Rasulullah, kan? Muhammad Rasulullah. Dan satu lagi, lepas kita Muhammad Rasulullah, kita kena yakin dengan 50 i'tiqad. 50 i'tiqad. Terima kasih yang bagi Google. Banyak sangat. Lain kali tak payah pakai spek lah. Terima kasih bagi gift. No? Okey. Ingat ni kita itu kalau kita ucap tu insya-Allah wajib kita bagi syurga. Dan baru ni Pak Cik dengar Tok Guru kata bila kita sebut satu tu kita akan dapat 40,000 pahala. Bukan ni tau, bukan benda kecil tu, 40,000 pahala. Kita semayang, kalau semayang pun 27 pahala kan. Tapi ni 40,000 cuma bukan kita nak kena bangun, bukan kita guna orang kata energi tau. Bukan kita guna power ke ataupun riang, orang Kedah kata riang, tenaga. Cuma sebut di mulut kita ya, la ilah. Tapi kita jangan sebut macam kakak tua kata la ilah. Dia cakap tapi dalam hati dia tak tahu apa yang dia cakap kadang-kadang kan. Kita sebut, pastikan kaedah dah bila kita la ilaha illallah dalam hati, Allah jua Tuhanku. Allah jua Tuhanku, dan kita sambung lepas kita kata la ilaha Muhammad Rasulullah, dan kita yakin dengan 50 aqaid, 50 perkara. Ayat tu 50 tu, tapi Pak Cik tinggalkan question mark tu untuk semua orang cari. Dia ada mungkin ada yang dah tahu dah. Tapi pada yang tak tahu, Pak Cik bagi kita pergi dalam Usuluddin. Sebab kalau nak belajar ilmu lupa nak beritahu. Orang yang kadang-kadang tertanya Pak Cik lu pun, masa muda-muda lu tertanya, aku nak belajar agama ni nak pergi sekolah pondok memang jauh lah kan pasal aliran akademik, tapi teringin nak macam nak contoh nak jadi ustaz lah. Teringin juga nak jadi ustaz kan. Tapi itu tapi yang penting aku perlu belajar. Kalau orang di sini, kalau siapa-siapa di sini ada pertanyaan, terima kasih yang bagi crown, terima kasih. Yang bagi yang siapa-siapa yang nak tahu apa perlu belajar. Bila kita perlu belajar, memang sempurna kita punya fardu ain, kan? Fardu ain, kan? Dia okey, di sini Pak Cik beritahu, dia tiga ya. Kita kena ada ilmu tu. Satu, ilmu fiqh.
Okey, satu ilmu fiqh, satu lagi ilmu usuluddin. Usuluddin mengenal Allah kan. Sifat 20 semua tu sifat Nabi SAW harus ni. Yang tu kita kena tahu betul-betul tu. Itu yang pak cik kata 50 aqaid tu. Dalam ilmu usuluddin. Satu lagi tasawuf. Tasawuf itu amalan orang sufi lah. Macam mana nak mendekatkan lagi diri kita pada Allah SWT. Dia ada adab semua kan. Jadi 3 tu. Pada yang dah mungkin ramai dah tahu, tapi tak apalah pak cik ulang balik. Bila selalu kalau pak cik kalau ulang-ulang masuk dalam hati. Dalam hati. Sebab bila dah lama tak belajar usuluddin, kita akan bila kita ulang kita akan peringatkan diri kita. Ya betul. Sana usuluddin. Ya betul. Betul. Dan katalah macam orang katalah di sini masih tercari di mana nak belajar. Okey, tekan link pak cik. Link pak cik dia tak ada, bukan produk lah. Produk mana-mana kita boleh cari. Bukan produk pak cik. Produk ni bukan produk fardu ain. Boleh berguru dengan ni. Sebab apa? Dia yang specialnya pengajiannya pak cik duk ambil ni kan adalah dia macam talaki, macam kita boleh ada soal jawab. Saja. Kalau kita pergi ke masjid atau surau, kadang-kadang ustaz yang beritahu kan, kita tak sempat. Kadang-kadang ada yang lepas mengajar terus ustaz balik. Mungkin kan masa suntuk kan. Tapi yang masa suntuk tapi kadang-kadang ustaz dia ada banyak tempat nak pergi kan. Jadi itulah tak sempat nak soal jawab kan. Tapi kalau yang pengajian yang Pak Cik Syur ni, memang dia talaki. Talaki macam tadi macam ni bila macam tadi usuluddin. Usuluddin. Jadi dia ada soal jawab. Dia baca satu, contohnya kalau baca sikit, lepas tu ada apa nak tanya tak? Dia tak mau forward. Tak mau next macam bukan tajuk next perkara lah. Dia akan tanya sampai orang faham baru dia akan move. Jadi itu kelebihan dia. Itu yang Pak Cik show kan cara. Tapi satu lagi online. Sejam ya. Sejam. Memang Tok Guru tu memang particular. Memang very very strict time. Bila start pukul 10 insya-Allah dia akan masuk. Melainkan ni lah. Ada yang benda tak boleh. Lepas pukul 11 memang kena stop. Sebab apa? Lepas tu dia kadang-kadang pergi sampai 2 jam punya ni. Lepas stop dia kena Tok Guru dia kena pergi travel sampai 2 jam perjalanan semata-mata nak ajak nak ajak ilmu pada orang. Alhamdulillah. Memang ni lah hemat, subhanallah, betul. Memang ni. Dia Tok Guru beritahu nama Muhammad Silah daripada Kelantan. Dia beritahu bila dia ajar tu dia nak orang betul-betul faham. Sebab apa? Kalau dia ajar orang tak faham, kalau orang tu katalah tak faham, tersilap pula. Kalau dia amal, mungkin dapat dosa orang tu. Dia pun tak dapat apa. Betul tak? Tapi once kalau dia dah sampai ke ilmu tu, and then once orang tu dapat ilmu tu, and then dia amal, bayangkan pahala dia dapat dia di akhirat macam mana. No? Selagi orang tu amal, selagi tu dia nak pastikan anak-anak murid dia betul-betul faham. Kalau anak murid dia faham, dia rasa memang seronok lah. Sebab apa? Jangan-jangan dia akan dapat. Itu lah. Itu orang ni lah, orang yang fikir ni lah. Yang dia bukan macam masuk ajar lepas tu balik tak. Dia nak kalau boleh bila dia mengajar tu orang semua faham. Bila orang faham, anak-anak murid dia faham, lepas tu anak-anak murid dia amal, lalas dia akan dapat. Kalau tidak dia tak dapat lah. Kan? Tak dapat. Tu macam apa Pak Cik pernah buat satu konsultan tentang keuangan. Ni keuangan Pak Cik. Keuangan. And then dia buat macam mana tau? Kelas dia, yang best kelas dia tak ambil duit lagi. Dia lain daripada kos-kos lain. Dia buat macam mana? Okey. Dia financial planner kan. Kita masuk and then dia Pak Cik kena bayar RM50
sebagai untuk guide dia. Okey, hang buat ni, pinjam bank kan. Pinjam bank contohnya, bayar tu, bayar ni, bayar rumah untuk ni kan. And then simpan duit. Dia akan tunjuk cara tu. And then target pak cik apa? Contohnya pak cik target by end of this year pak cik nak pergi makan vacation dengan keluarga, pergi ke mana? Contohnya pergi ke Australia. Harga campur harga ceritalah kan. Katalah macam dia punya bajet 50,000 kan. And then dia akan bagi satu plan hampa ikut ni, simpan macam ni, macam mana kan. Saving buat macam mana, duit ni macam mana nak buat rolling, macam ni lah plan dia lah. Plan. Lepas tu kita buat RM50 dulu, ingat. Mula-mula kita bagi RM50 untuk dapat dia punya plan tu. Dia akan tunjuk. Lepas tu bila dapat saja achieve kita punya vacation tu, baru dia charge 1%. Nampak tak? Kalau RM20,000 dia akan charge apa? RM2,000. Jadi nampak tak macam pak cik nak relate tentang kaedah Ustaz Mak Sila nak bagi tahu ni. Dia ajar kalau orang tu tak faham, dia tak dapat apa. Tu yang planner ni, dia bila dia buat kita tak ikut, dia punya marah. Tak sebab apa? Sebab dia tak dapat untung. Kadang-kadang dia marah, aku suruh buat ni tak mau buat. Ini tip, kan. Kalau kita nak planning kita punya financial, dia suruh ambil buku 35 tau. Buku 35 kecil tu. And then dia suruh tulis macam mana? Dia tulis hari ni beli apa? Canai RM1, dia suruh tulis. Benar, dia suruh tulis ya. Dia suruh tulis. Tu kata masuk toilet. Toilet 2 kupang, 2 kupang 20 sen. Kita kena tulis 20 sen. Kami kata Allah nak kena tulis walaupun benda kecil-kecil. Parking, beli tiket parking RM1 5 kupang pun nak kena tulis. Tapi kena tulis, dia kata. Apa pun kita kena amal. Ilmu dia bagi kita kena amal. Kita kena adab orang guru kan. Sebagai pelajar, kita kena ikut apa tu guru tu cakap. Tapi kalau kalau yang melawan dengan ni tak saya ikutlah kan. Kalau yang ikut agama tak apa. Jadi tulis. Masuk toilet 2 kupang mah. 2 kupang. Kami orang Kedah dengan 2 kupang. 20 sen. 20 sen pun tulis. Roti canai RM1. Kalau tak tulis pun tak kan. Jadi tulis. Lah kita dapat total lah ni berapa. Oh no, memang benda remeh. Dia buku 35 ya, buku 3 yang kecil tu. Dia suruh tulis tu. Hari ni belanja apa. Tapi dia tak suruh dia tak suruh compile apa kan. Dia suruh tulis. Kami tulis. Itulah orang. Lepas tu baru satu hari kan. Satu hari kami dah tulis lah. Satu hari kebetulan kami ada duit lebih, pergi ke Langkawi kan. Pergi Langkawi. Pergi Langkawi. Tu habis order roti canai. Harganya mahal. Toilet pun mahal. Nampak tak? Dia bila kita tulis tu, kita alert. Baru kita ini mahal ni, tak berbaloi masuk toilet RM1. Nampak tak? Dia punya psikologi tu. Nampak tak? Kita tulis tadi kan. Kita duk banding. Jadi kita banding, baru kita ada duit kita ada value tau. Kita kerja teruk kan. Daripada pukul berapa? Pukul pakcik kalau dulu daripada pakcik berulang pergi ke Perai kan, daripada pukul pagi-pagi lepas subuh naik kereta. Sebab apa? Tidak jam dekat Sabang Jaya. Ada satu sebelum sampai kawasan Kelang tu, dekat nak masuk tu situ memang jam. Selalu katalah macam tak sempat, tapi pakcik ambil cuti. Sebab kita kerja Kelang, kerja dengan Jepun very strict. Lambat satu saat dia kena marah. Jadi kalau dah terlambat sikit memang ambil cuti half day lah. Nak jaga kita punya status supaya tak digelar ponting lah. Lambat punch card je ni sampai macam tu. Jadi kan nak cerita pasal sebab
Pasal apa pakcik cerita tu? Pakcik apa? Ada orang ni tak yang baru masuk? Pasal apa pakcik cerita tu? Lupa, dia ada lari dah, ada lari. Apa tujuan pakcik? Okey, apa kita kerja 8 jam, bayangkan. 8 jam kita nak dapat 8 jam, katalah macam orang operator kan. Berapa kita dapat? Satu kita pulun betul kerja, betul tak? Sebab tambah kalau kerja kilang, setiap saat count. Setiap saat count. Kadang-kadang kalau macam kilang pakcik lah. Sekarang dah tutup lah. Sony. Kalau nak tahu Sony di mana tu, kita tengok dekat pakcik punya VTT. Yang tu sayonara. Dia dah bankrupt. Bukan bankrupt lah. Macam bankrupt lah. Dia silap masa Sony ni, dia silap. Bila orang dah tukar ke handphone semua, dia masih kepada radio kaset. Itu silap dia. Dia tak ikut flow, tak ikut keadaan semasa. Orang semua dah start buat Samsung start buat ni, dia masih lagi PlayStation. Dia tak ikut perkembangan terkini tau. Jadi dia masih buat speaker, dia masih buat radio kaset. Orang dah pakai handphone, dengar lagu melalui handphone lah, kan? Jadi dia dah backdated tau. Lalas tak boleh nak catch up. Lalas orang tak belilah. Dia harap radio kaset masa tu orang dah pakai masa tu dah start pakai iPod lah. iPhone yang macam lupa yang macam 4 sagi tu kan, yang ada bulat. Kalau Apple kan bulat, apa dia? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Yang 4 sagi tu kan, dia ada button bulat tu yang besar tengah. Smart. Terima kasih baju pakcik smart hari ni. Baju raya 2 tahun lepas kot, kalau tak salah. And then jadi dia terlambat. Lah dia dah jatuh mega. MP3 betul MP3. Jadi orang dah masuk MP3, dia masih jual radio kaset. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, SX778. Dia jual masih radio kaset. And then dia punya market dekat belah ni yang mundur lagi seperti Afrika habis kan. Sekarang Afrika pun dah maju kan. Jadi dia ni. Jadi bayangkan kita balik bayang kita kerja daripada pukul lepas subuh sampai ni kan Senaga, tambah orang operator, setiap masa is count kan. Jadi bayang setiap duit yang kita penat lelah kita tu kan ada value kan. Jadi bila kita buat 3 suku balik balik lagi backward, bila kita tulis dekat buku 35, baru kita realize kan, yang ni mahal sangat. Roti canai sampai RM3 kan dekat tempat kita sabar kan. Kita sabar nanti balik kita makan roti canai. Kita makan yang ni lah, yang berbalik dengan ni. Nampak tak dia punya psikologi bila ni kan. Jadi nak beritahu, bila itu tips kalau orang nak dalam keadaan sekarang kita nak berjimat kan, kita tulis. Itu memang pakcik buat, memang pakcik one of the successful ni lah, dia punya customer lah. Jadi bila dapat achieve target, baru kita bagi. Itu cara sama bila dah achieve kita punya satu benda. Contohnya macam kita nak beli Mercedes kan. Dia akan plan macam mana nak buat kan, duit tu macam mana nak roll kan, gaji kita macam nak simpan mana, nak settlekan credit card apa contoh. Jadi bila kita dah achieve target, dapat beli Mercedes kan, macam yang kita nak, kita yang bagi target. Bila once dapat achieve target, baru dia charge 1%. Jadi kalau macam 1,000 bagi inilah 1%. Baru dia dapat dia punya imbuhan tu. Tu dia kadang-kadang dia marah kalau kita tak buat, dia marah. Sebab dia tak dapat. Dia dapat 50 duit konsultan tu. Apa yang perlu dia buat kan. Jadi macam kelas pengajian ni, macam Tok Sila kata, dia nak kalau boleh ilmu tu orang amal. Bila once orang tu amal, baru dia akan dapat pahala. Betul tak? Wallahualam, kalau Allah nak bagi sebab dia punya penat lelah Allah bagi, itu rahmat Allah SWT lah. Tapi kalau nak ikut bila macam kita selalu tahu, bila orang amal apa yang kita ajar kan, insya-Allah dia akan dapat pahala. Sama juga macam ni kan, kalau kita sama-sama kita share pun mungkin insya-Allah Allah bagi pahala kan.
saya yakin kan, sebab kita apa orang kata macam kita selling ni pun untuk bagi orang ni lah join dan kita harap lah apa yang kita buat ni macam sharing ni kan, Allah terima kita sebagai ibadat. Dan macam tadi mula-mula saya masuk pun, kalau boleh kita nak apa yang kita buat ni kita niatkan, kita niat untuk ibadat, niat untuk ibadat. Sebab pakcik baca hadis, pakcik baca kekasih Allah SWT. Bila kita cerita kekasih Allah SWT, Allah suka. Sebenarnya kita dapat pahala ni sebab contoh macam kita baca hadis ni bukan Allah suka kita sangat, kita banyak dosa kan, macam pakcik dosa kan. Tapi sebab Allah suka kekasih kita baca hadis kekasih dia kan, kita pun akan dapat tempiah dia lah. Nak roti canai nak roti canai mana-mana boleh. Tak apa, yang penting itulah. Yang penting ni ikonon pakcik nak ni join live pakcik lah. Yang tu yang penting. Yang penting join pakcik join live pakcik untuk kita dapat sama-sama manfaat. Pakcik dah terlajak ni. Selalu pakcik pada yang baru masuk, yang baru follow kan, sepatutnya pakcik selalu akan berhenti jam 10.30, pukul 11.30. 11.30 pukul 11 kita habiskan hadis kita, apa yang pakcik nak cerita, apa yang pakcik nak baca. Selalu 3 hadis macam tu lah, tak banyak sangat, supaya 3 hadis kita dengar, kita boleh amalkan, tak membebankan. Pakcik, can you say hi my hi my, okay, hi my. Okay, tak apa pakcik, esok cuti. Oh, esok cuti lah. Oh, esok cuti. Pakcik meniaga, jadi pakcik kadang-kadang cuti, public cuti, pakcik tak perasan ni. Oh, cuti rupanya. Kan? Itu beza orang makan gaji dengan ni lah. Kami tak apa concern sangat tu lah. Kadang-kadang tak teringat. Tengok tak macam ni. Alhamdulillah kalau macam tu boleh join insya-Allah. Raya Cina. Betul. Raya Cina tak, tapi dia ingat esok masih kerja. Hai pakcik, hai kakara mana hati-hati aku ada, hari-hari kan je. Setakat ni alhamdulillah Allah bagi taufik hidayat untuk pakcik teruskan. Minta doa supaya terus. Oh, okey. Kak Ara minta maaf. Sebab sambung tu, Kak Ara. Kak Ara dekat dengan jiran pakcik pun ada nama Kak Anya. Okey. Orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sazlina. Pakcik dah nak berhenti ni. Minta maaf kan. Sebut nama. Orang kadang-kadang okey cakap tentang nama ni. Nak share ni. Pakcik juga belajar di Jepun 6 tahun, dalam bahasa cerita tentang nama kan, nama pada seorang Korea lah, tentang, tak tahu orang Korea ni semua ke tak semua tak, tapi pakcik kami belajar bahasa Jepun di Jepun, bahasa Jepun di Jepun, dan kami masuk dalam international school. Maknanya ramai lah orang luar negeri, orang Europe, orang Cina, orang Hong Kong, semua ada dalam tu, orang Indonesia semua ada. Jadi ada orang Korea. Yang Korea ni pernah pakcik panggil dia umur nak dekat sama dengan pakcik. Masa tu umur dah senja lah, lebih kurang 25 macam tu. Dia pun macam tu dulu. Tapi kan pelik dia kan, pakcik dah anggap macam kawan kan. Panggil nama saya tau. Kami panggil Hong. Dia marah. Dia kena Hong Sang. Dia marah. Mainkan nama, tak tahulah orang Korea semua macam tu. Bila datang ke perkenaan nama, very strict. Dia marah sebab panggil Hong je. Dia kena panggil Mr. Hong. Dalam bahasa Jepun, Hong Sang. Dengan Hong Sang, kita tak boleh panggil Hong. Kami ingat kawan kan. Oh, dia marah betul orang Korea. Tapi mungkin Korea tu saya lah, Hong Sang tu saya. Tapi itulah, lepas tu kayak kami panggil Hong. Pakcik yang kenal, orang lain tak kenal.
pakcik ingat dah rapat macam kita, kalau dah rapat takkan nak panggil encik lagi kan, mesti panggil nama kan. Tapi dia marah. Dia marah. Tu macam Kak Hara ni minta maaf lah kalau kalau ada macam pantau ni. No, Tapi minta maaf pakcik bagi apa nak ni lah, nak minta maaf. Kalau katalah pakcik tersebut silap apa kan. Sebab kita guna user kan. Dia tak keluar dia tak keluar kita punya nama kan, nama sebenar kan. User, dia keluar user. Tapi kadang-kadang dia bersambung. Jadi minta maaf kalau tersilap sebut nah, insya-Allah. Terima kasih yang masih bagi gift, tak screen, tak henti pada sini. Yang share live pakcik, yang masih bagi gift, terima kasih. Dan yang follow, yang baru join, terima kasih. Esok kita akan ada lagi. Tapi inilah, kalau nak dengar hadis, antara pukul 10 hingga 11. Lepas tu pakcik mula ni lah. Kita bersembang-sembang, kita share ilmu, pengalaman. Nah, insyaAllah. Terima kasih. Sekali lagi, asal pakcik berhenti di sini saja kot nah, insyaAllah. Nah, terima kasih. Tap screen sampai 264 like. Nah, 265k. Terima kasih. Pakcik seronok betul. Dia bila seronok dia keluar macam-macam. Kadang-kadang takut juga nanti keluar yang tak elok. Tapi minta inilah yang baik sajalah, yang Allah terkeluar daripada mulut pakcik lah. Yang tak baik jangan ikutlah. InsyaAllah nah, insyaAllah. Tapi itulah macam bercakap tentang baik dengan tak baik semua. Yang baik pun daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Semua Allah dah tetapkan dah, insya-Allah. Nah, kalau yang tak baik tu mungkin ada hikmah dia kita tahu nah. Cuma Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Okey pakcik, semoga dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih. Figure heart, terima kasih bagi figure heart. Terima kasih. Nah, pakcik asal pakcik berhenti di sini dulu. Nah, insya-Allah terima kasih. Banyak gift, bagi gift. Duk masih terus bagi gift. Terima kasih. Terima kasih tap screen, tap send like. Terima kasih. Nah, terima kasih. Dan terima kasih doa. Yang penting terima kasih doa. Dan kalau free boleh tengok pakcik punya VTT yang terbaru. Khas untuk orang yang bagi gift dan juga yang support pakcik. Siapa masuk ya kira memang itu pakcik istilahkan support. Dan insya-Allah pakcik akan doa. Kita doa lah. Kita doa supaya yang banyak yang inginkan zuriat Allah makbulkan doanya, makbulkan hajatnya untuk dapat zuriat pada yang belum yang belum dapat jodoh. Kita mohon Allah kita tak suruh Allah percepatkan kita, insya-Allah Allah temukan jodoh temukan jodoh. And then yang ambil paksa nanti kita doakan semoga semua orang berjaya, orang Islam lah, dan jadi seorang pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak kita nak semua anak-anak kita jadi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin. Nah, sebab dia orang yang akan jaga kita lain kali kita dah tua. Betul tak? Nah, kita doakan sebab masa depan negara kita bergantung pada dia orang. Jadi kalau pada ibu bapa yang doa tu doa sama ni anak-anak kami sama anak-anak pakcik nah. Doa semua orang, anak-anak Islam supaya semua dapat keputusan cemerlang jadi pemimpin seperti Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin yang inilah yang termasyhur kan, pemimpin-pemimpin yang termasyhur. Dan juga kita doakan satu lagi, jangan lupa bila kita doa kita minta Allah elak anak kita dari dari jadi sifat bongkak ataupun ada sifat-sifat masmumah bila ada kejayaan tu. Sebab bila kita dapat kejayaan tu kita takut jadi macam tu kan. Kita doa kejayaan dan doa elak supaya dia tak jadi macam tu lah. Jadi inilah tak bertukar jadi ni, insya-Allah. Semoga pakcik handsome. Amin. Pakcik dah tua, siapa lah nak lagi. Bahagia, kaya,
Kaya dan tenang dunia akhirat. Ya, itu. Yang penting dunia akhirat lah. Kaya di sini untuk inilah, untuk kita beri manfaat untuk lain. InsyaAllah. Pak Cik nak tanya sikit, kalau lelaki melihat aurat lelaki berdosa tak? Dia ada kalau sama-sama Islam, dia punya aurat daripada pusat ke lutut. Dia pusat ke aurat ni penting. Aurat ni penting. Kita walaupun kita lelaki kan, kalau benda kita contohnya kalau dia sakit kan, kalau kawan kita lah lelaki juga dia sakit, kita tak boleh sentuh aurat dia. Very particular, memang hukum dia tak boleh sentuh. Itulah, tambah hatta macam mayat sekalipun kan, mayat kita tahu macam orang bagi mayat dia tak boleh sentuh aurat orang mayat. Nampak tak betapa orang tahu betapa hebat, bukan betapa tingginya Islam ni menjaga aurat kita jadi orang yang mayat pun dia kena pakai sarung tangan. Nampak tak? Aurat dia kena, walaupun sama-sama Islam kan, walaupun sama-sama lelaki, kecuali kalau isteri. Kalau isteri boleh lah. Isteri dia tak ada pantang lah. Dia tak ada aurat. Isteri dengan suami tak ada aurat. Ataupun ayah dengan ayah pun macam tu. Ayah tak boleh. Ayah. Katalah macam kita nak contoh nauzubillah lah, katalah macam ayah kita uzur kan, tak boleh mandi, kita nak mandi, kena pakai sarung tangan. Kalau kita bahagian ni lah, bahagian paha dia tu, itu yang pak cik belajar, yang tu pak cik belajar. Aurat kita kena jaga, sebab mayat pun sendiri kita tambah hatta Nabi SAW dalam hadis pernah pak cik baca kisah Nabi SAW, masa Nabi SAW wafat kan, yang hanya keluarga terdekat Nabi SAW saja yang mandikan Nabi SAW. Dan Nabi berpesan masa masa mandi tu, kalau siapa tengok aku, Nabi lah, Nabi bersabda, kalau siapa tengok aurat aku, iaitu Nabi sendiri ni bersabda, buta mata dia. Nampak? Nampak tak? Itu aurat kena jaga. Aurat kena jaga. Aurat kena jaga. Walaupun lelaki semalam itu yang, tapi kalau ni siapa punya mas, kalau nak tahu lebih lanjut tu, yang pergi ke link pak cik, tekan tu link FB live tu. Memang detail. Pernah ada orang tanya. Jadi sebab pernah tanya pak cik masih fresh lagi, ya, masih fresh. Kalau dah lama pak cik lupa, bukan lupa, tahu, tapi pak cik tak berani nak cakap lah. Pak cik kena tengok balik apa yang pak cik belajar pun, esok pak cik boleh tahu. Tapi ini masih fresh lagi. Aurat kita kena, walaupun mayat dia dah mati, tapi bila orang kebanyakan tak ada masalah lah, orang yang memandikan mayat, orang yang memang dia orang dah tahu ni kan, hukum-hukum dia, bila dia akan pakai sarung tangan. Sarung tangan untuk cuci bahagian antara pusat dengan lutut. Tapi kalau pada orang yang bukan Islam, dia ni haram. Dia haram. Contohnya macam perempuan lah, macam perempuan, rambut tak boleh tunjuk pada orang bukan Islam. Pada sama-sama kita Islam tak apa. Tapi aurat perempuan sama juga. Aurat perempuan muslimin dengan muslimin, sama-sama orang Islam, aurat dia pusat sampai lutut macam lelaki kan. Tapi lelaki memang tak boleh lah, semua lelaki dengan perempuan, lelaki Islam dengan perempuan Islam, dia memang muka dengan tangan saja. Satu lagi dagu, Tok Guru kata dagu kita kena tutup. Kadang-kadang kita macam ni kan, kena tutup. Kalau boleh kita improve balik lah, kita improve. Kalau kita masih was-was tertanya-tanya, tak apa, tak dengar pakcik tak apa, pergi refer ustaz. Ustaz, dapat kita tanya betul-betul kan. Tapi kalau yang memang yang betul, memang kena tutup. Itu macam mana kita semayang, macam tu kita kena tutup aurat. Kan semayang dia ada macam anak takung tutup ni kan, dia tutup macam tu kan. Itu penting, penting. Pakcik nak tahu. Okay, agak-agak rasa ni kalau masih was-was, kalau nak tahu lebih lanjut kan, ada pertanyaan tu. Apa ni tadi, siapa yang tanya tu? Pergi dekat ni.
pergi dekat pergi dekat ni. Thank you very much. Okey. InsyaAllah nasib pakai mask. Betul. Itu kadang-kadang kita tak tahu nasib kita pakai mask tau. Mask tu dah banyak tolong kita tu, kita tak tahu Allah ni dia maha tu. Kita tak tahu kadang-kadang rahmat tu. Kan? Ada benda ni kita kena sangka baik. Memang kita ni bila kita tutup betul cakap ni. Siapa nama? Memang betul. Pak cik memang fikir macam tu kan. Memang pak cik kata. Boleh nampak kaki ya ustaz. Mazhab Hanafi. Okey, mazhab Hanafi dia tak pakai stukin. Pak cik setahu pak cik. Tapi kita jangan ikut dia orang sebab kita mazhab Syafi'i kan. Kalau kita tangan kaki kita ikut Hanafi ni tak boleh. Kita kena ikut satu mazhab ya. Ikut satu mazhab ya. Yang ni memang kalau Hanafi dia orang boleh tak payah pakai stukin. Kalau tak salah pak cik. Okey. Allah ini dah masuk hukum ni pak cik. Takut sikit nak cakap ni. Tapi yang mana pak cik tahu, pak cik akan bagi tahu lah. Nampak tentang ni kat ni. Ya betul. Kita cari macam website ni lah, website wilayah yang ni lah yang penting kita ikut insya-Allah. Apapun tu yang macam pak cik kata kita belajar katalah macam selama ni kita tak tutup ni kan. Tapi bila kita sentiasa dalam status belajar, Allah akan ampun dosa. InsyaAllah Allah akan terima. Tapi kalau kita dah kata aku dah habis belajar kena bear your mistake lah kan. Kamu akan dipersalahkan sebab kamu dah kata kamu tahu kan. Tapi kalau kamu tak tahu, Allah akan terima sebab baru belajar. Itu yang Tok Guru kata. Apa khabar Pak Cik? Alhamdulillah Anon 4-3 kabar baik. Assalamualaikum Pak Cik dan semua. Waalaikumsalam Madi 08. Terima kasih. Kami dah habis dah baca hadis Pak Cik daripada tadi kita nak mati. tapi itu kadang-kadang Pak Cik masuk ni memang Pak Cik tak prepare. Tapi bila mai soalan kan, mai tengok komen-komen banyak idea pula. Tapi Pak Cik selalu minta macam tu lah. Idea tu dia datang ilham daripada Allah SWT lah. Dan daripada apa yang Pak Cik belajar lah. Pak Cik kalau yang tak pernah dengar, tak pernah belajar, Pak Cik tak akan jawab lah. Pak Cik akan cari, akan tanya dulu, dan baru macam seorang tanya niat kan, tentang hadis niat tu. Hari tu siapa tanya kan, Pak Cik tak jawab lagi. Pak Cik kata bila dah ada baru Pak Cik tanya memang yang niat tu ada hadis tentang ni. Apapun niat tu kita kena pasti niat tu kenapa kita kena ada niat kan, sebab niat tu membezakan perbuatan antara adat dan antara macam adat atau ibadat. Kalau kita duk mandi hari Jumaat kan, ataupun mandi wajib contohnya, mandi wajib dia punya syarat ratakan badan. Kalau kita mandi pun kan macam rata badan kan. Tapi kalau kita tak niat, dia tak jadi mandi wajib. Tak sah. Tak sah. Tak sah. Dan syarat-syaratnya bila jangan kita niat dulu saja aku mandi wajib kena Allah Taala. Lepas tu baru kita corah tak boleh juga. Tak sah. Bila kena ayat dekat salah satu anggota kita mana-mana baru sah. Jangan kita niat dulu. Niat sebab niat ni dia ada timing dia. Ataupun tempat. Kalau ihram dia ada tempat dia, tamanah-tamanah kan. Dan kalau puasa pun dia ada time dia. Bila kena niat. Puasa sunat selepas subuh selagi kita tak minum boleh kita start. Kita boleh niat masa tu untuk puasa hari tu. Tapi kalau fardu puasa Ramadan kan, puasa Ramadan atau puasa qada kita kena niat sebelum